السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan surat 736. Bab amal bergantung kepada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Zaid bin Maisarah yang berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menerima perkataan seorang hakim, tetapi aku melihat tujuan dan niatnya. Maka bila tujuan dan niatnya kepadaku, maka aku jadikan diamnya untuk berfikir dan bicaranya sebagai zikir, meskipun ia tidak berkata-kata. Jadi sidang jemaah muslimin muslimat sekalian, jadi dalam hadis yang pertama dibincangkan dalam hadis 40, kalau kita bicarakan dalam hadis Arba'in yang disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi membincangkan yang pertamanya ialah berkenaan dengan niat amal ibadat kita. Jadi Tuan Syekh ini pun pengarang kitab ni, Abu Lais As-Samarqandi, amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah ataupun amal-amal yang lain, maka tertakluk kepada niat kita. Jadi niat ni adalah dalam ibadat menjadikan ianya sebagai rukun. Jika tanpa dengan niat, ibadat-ibadat yang kita buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sah, ya. Kemudian dalam amal-amal yang lain pun kita bergantung juga kepada niat kita. Sebab itu permulaan kitab ini almarhum Syekh Abu Lais As-Samarqandi mengambilkan sanad daripada Zaid bin Maisarah yang berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menerima perkataan seorang hakim, tetapi aku melihat tujuan dan niatnya. Maka bila tujuan dan niatnya kepada aku, yakni kepada Allah, maka aku jadikan diamnya untuk berfikir dan bicaranya sebagai zikir, meskipun ia tidak berkata-kata. Ini tertakluk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila sudah adanya dalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan hadis Nabi, jadi perkara niat ni adalah perkara yang penting. Jadi tuan-tuan, jaga elok dalam niat kita, terutama dalam amal ibadat. Jadi kita buat dengan niat kita tadi ni ialah dengan kerana Allah. Sebab itu dalam segala amal ibadat yang kita lakukan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, maka kita sebut dengan kerana Allah, lillahi ta'ala. Jadi tanpa dengan niat, ibadat-ibadat itu tidak dikira, ditolak oleh Allah. Ini penting. Kemudian dalam amal-amal kita hak lain, jadi bagi seorang hakim, kata Allah, maka orang yang hakim ni orang yang bijaksana untuk memutuskan satu-satu hukum, maka dia akan tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada
hakim itu sendiri. Jadi setiap yang nak dilakukan, setiap yang nak dijatuhkan hukum tadi ni bagi seorang hakim, maka dia akan tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hukum itu juga Allah melihat apakah tujuan dan niat dia dalam melaksanakan perintah Allah. Ini bukan senang tuan, dalam perkara memutuskan satu-satu perkara yang bersabit dengan hukum hakam. Maka hakim ni, sebab tu dalam institusi kehakiman, dia tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Dia adalah satu yang bersih, yang dia tidak boleh berpihak ataupun dengan diganggu gugat ataupun dikuasai oleh mana-mana kuasa politik. Ini satu daripada kedudukan dalam institusi kehakiman. Dia telus dan adil bagi menjalankan segala hukum yang telah diperintahkan Allah. Maka itulah hukuman yang setimpal, yang patut dikenakan di atas segala perkara yang berlaku. Sama ada bersabit dengan masalah dalam soal ibadat, dalam soal apa sekalipun, sampai ke peringkat yang tertinggi ialah kes jenayah. Kes jenayah. Jadi hakim ni dia tak boleh dikuasai lah. Jadi bila dicampur tangan oleh pihak-pihak yang lain, maka tercemar. Dengan kata lain, institusi kehakiman sudah dinodai, maka hukum tidak lagi telus dan adil. Artinya dia boleh berlaku dalam keadaan berbagai rupa dan bentuk, sehingga kita ni boleh menjatuhkan hukuman yang tidak bersabit dengan kesalahan ataupun orang yang sepatut dijatuhkan hukum. Jadi sebab tu Tuhan berpesan dengan sanad yang diambil ini, mengatakan daripada Zaid bin Maisarah, bahawasanya Allah Ta'ala berpesan, berfirman, bahawasanya hakim ni Allah menerima atas segala tujuan dan niatnya untuk aku, yakni untuk Allah. Jadi Allah melihat dalam perkara ini. Dan bila tujuan niat apa yang dijatuhkan hukuman itu pun dengan kerana Allah. Jadi bukan dengan kerana nafsu, bukan kerana nak melepas gerah ataupun nak dengan dasar kita marah. Tak, dengan dasar kerana Allah. Jadi bila dibuat begitu, maka dia kata, aku jadikan diam seorang hakim itu untuk dia berfikir, dan bicaranya adalah merupakan sebagai zikir. Jadi maknanya bila diam tu dikira sebagai hakim ni orang yang berfikir, dan bila dia bercakap, menjatuhkan dan membicarakan hukum, memutuskan hukum, itu dikira ia sebagai zikir. Zikir walaupun dia tidak berkata-kata, ataupun mungkin dalam keadaan yang dia ni belum lagi berkata-kata, tapi bila dia nak bicara tu, Tuhan sudah kira dia sebagai zikir. Jadi inilah kemuliaan dalam soal kita amal ibadat ataupun amal niat kita. Dan bagi seorang hakim ni adalah mereka ni kedudukan yang tinggi dalam Islam, dan inilah institusi yang diletakkan sebagai yang utama dalam keadaan kita mengendalikan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tapi kalau sebaliknya tak berlaku macam ni, tuan-tuan, itulah keadaan kita hidup terumbang ambing, dan hidup kita juga dalam keadaan yang kacau bilau. Sebab ketelusan, keadilan dalam hukuman tidak wujud. Jadi masalah besar. Jadi sebab itulah kita lihat dalam pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat selepas kewafatan Rasulullah, jadi mereka ni golongan-golongan hakim ini, mereka tidak diberikan diganggu gugat ataupun dikacau oleh mana-mana pihak. Dia layak untuk memutuskan keputusan berdasarkan kepada hukum Allah.
Kemudian kata Abu Lays juga dengan sanadnya daripada Ibrahim bin An-Naqai, sesungguhnya ada kalanya seorang mengucapkan kalimat yang membuat marah, akan tetapi niat yang sebenar adalah baik, maka Allah menjadikan orang-orang yang menerima dengan rasa maaf, sehingga orang-orang berkata niatnya baik, tidak bermaksud jahat. Dan sebaliknya, ada kala seorang berkata baik tetapi niatnya tidak baik, maka Allah menjadikan para pendengarnya mengikut niat, sehingga mereka berkata matlamatnya tidak baik, betul perkataannya baik, tetapi tujuannya tidak baik. Ini kata pula daripada sanad dia ambil Ibrahim An-Naqai. Dia kata sesungguhnya ada kalanya seorang mengucapkan kalimat yang membuatkan marah, tapi niat sebenarnya adalah baik, maka Allah menjadikan orang-orang yang menerima dengan rasa maaf, sehingga orang-orang berkata niatnya baik, termasuk jahat, tidak bermaksud jahat. Dan sebaliknya, ada kala orang berkata baik tapi niat tidak baik. Ada kala orang marah, jadi dia marah ni kepada ibu bapa kita. Ibu bapa dia marahkan anak-anak, kadang-kadang sampai mungkin ditangankan, kadang-kadang dirotan. Jadi anak-anak ni dia kena faham, sebab yang ibu bapa buat gitu tu bukan dia benci. Dia tak benci, tapi dia sayang. Jadi oleh kerana dengan teguran iaitu mungkin tak juga memberikan kesan, maka dia tangankan kita, dia rotankan kita. Jadi bab rotan ni pun Nabi suruh dalam pendidikan anak-anak dalam Islam tu. Nabi kata bila sampai anak kita umur 10 tahun, bila dia tidak solat, Nabi suruh rotan. Ya, Nabi suruh rotan. Nabi kata fadribuhun, maka kena rotan. Rotan dengan sebab bagi anak tu merasa gerun dan takut dengan meninggalkan solat. Itu pengajaran. Jadi kita jangan salah faham pula bila rotan ni, jangan dah sampai peringkat kata cedera parah, luka, cacat celah dia. Tak boleh gitu dah. Merotan ni dalam bentuk pengajaran, nak bagi dia rasa insaf, sedar bahawa perbuatan dan kesalahan yang amat berat meninggalkan solat. Jangan kerana anak kita, cucu kita ataupun anak cucu kita tak mau mengikut kemahuan kejahatan kita, bila kita pukul dia. Kan ada masuk dalam surat khabar dulu kan, nenek dia buat pengaduan dekat Biro Aduan MCA di Melaka. Sebab apa? Cucu dia ni pecah hidung, pecah muka ni, mulut pecah. Bapak dia pegang kepala ni, hempak ke semen atas lantai. Puncanya sebab dia beri duit kepada anak dia, suruh beli rokok. Anak dia pergi beli makanan ringan. Balik tanya mana rokok, anak dia kata tak beli, tunjuk beli ni. Dia geram, dia pegang kepala, dia hempak muka, pecah ni, masuk dalam akhbar kan. Jadi nenek dia kesian kat cucu ni, buat pengaduan dengan Biro Pengaduan MCA. Ni benda ni berlaku di Melaka, negeri hang tuah, bersejarah sungguh lah. Jadi dengan dia sebab rokok tu sampai kau hempak anak muka ke lantai sebab pecah ni, Allahu Rabbi. Nabi tak suruh kerja-kerja macam tu. Yang Nabi suruh rotan ni dengan sebab dia tak sembahyang. Itu pun sudah berusia seperingkat 10 tahun. Ini tuan-tuan boleh buka dalam kitab Tarbiyah Pendidikan Anak-anak. Hadis sahih. Nabi kata mula kita asuh dia daripada umur 7 tahun, latih dia semayang, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, fadribuhun, pukul. Jadi sebab itu kita ni kena faham, ya? Ibu bapa marah tu bukan sebab dia benci, tetapi dia sayang supaya anak dia
tidak buat perkara-perkara yang tak baik. Dan anak ni dia nak seboleh-bolehnya anak itu hidup menjadi anak yang berguna. Sebab tu ibu bapa marah yang kita salah faham. Kadang-kadangnya anak-anak dia terasa, dia kata mak marahkan saya, ibu marahkan saya, bapa marahkan. Dia marah tu dia sayang. Sebab dia tidak sanggup melihat anak dia besok membesar dengan keadaan kejahatan dan berlaku lagi masa depan besok dengan perkara yang tak senonoh. Tapi ibu bapa bataskan juga. Janganlah sampai kita geram marah, itu pukul teruk-teruk, sampai patah. Ada di Terengganu, koma, anak dia koma, dia rentak, dia rejam dalam kolah, kemudian koma berakhir dengan kematian. Lama tu koma anak dia. Ini berlaku di Terengganu. Jadi ini kes-kes ini Islam tidak suruh. Itu sudah membunuh, sudah membunuh. Jadi kita mendidik kasih sayang, bukan untuk kita mencedera dan membunuh. Jadi itu. Jadi sebab tu kata membuat marah tapi sebenarnya adalah baik, maka Allah menjadikan orang yang menerima tu rasa maaf, sehingga orang berkata niat baik, tidak bermaksud jahat. Dan sebaliknya ada kala seorang berkata baik tapi niatnya tidak baik. Ni orang munafik lah, pandai-pandai dia berlakon. Dia tunjuk baik tapi pada hakikat bukan baik. Dia nak kenalkan kita, nak mencari kesempatan. Maka Allah menjadikan orang yang mendengarnya mengikut niat, sehingga mereka berkata matlamatnya tidak baik, betul perkataannya tetapi tujuannya tidak baik. Kan ada manusia macam tu. Dengar cakap dia, dengar dia punya tu Allah, orang kata punya bagus, punya ni, tetapi tujuan matlamat dia tu tak baik. Di sebalik dia tunjuk dengan kata-kata, dengan perbuatan dia, ada satu perkara yang dia nak buat yang tak baik. Matlamat dia tu. Ni kita berhati-hati dalam perkara yang macam ni. Dia punya baik apa semua gitu, ni tunjuk baik dengan cakap dia, dengan bentuk dia, perbuatan dia, kita pun yakin orang ni bagus. Tiba-tiba kita pun percaya, yakin kat dia, akhirnya jadi kebas kita. Habis. Dia sapu habis. Rumah kita dicuri, rumah kita jadi sasaran, hilang barang-barang. Jadi kita kena tengok. Sebab itu dalam bentuk amal, niat ini adalah bergantung rapat dengan perbuatan kita. Jadi jika tertakluklah dengan perbuatan kita tadi ni perkara yang jahat, maka ingatlah, kalau kita niat untuk buat baik, walaupun belum lagi buat baik, tapi ke arah menuju kebaikan itu, Allah sudah mencatatkan kebaikan. Ini syarah, tuan boleh buka dalam syarah hadis Arba'in yang pertama. Dia kata sudah diniat dengan ke arah yang baik, nak buat yang baik, Allah catat pahala. Tapi kalau dia niat nak buat jahat, tidak akan dicatat selagi mana kejahatan tidak dilakukan. Itulah maha adilnya Allah dalam bergantung kepada amal dan niat kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asna insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.